لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Ku buka jendela pagi di udara yang letih, deru geram nyanyian zaman. Bersama berjuta wajah ku arungi mimpi hari, halalkan segala cara untuk hidup ini. Assalamualaikum. Mengenai faktor-faktor berlakunya kes pembuangan bayi ialah kepincangan institusi kekeluargaan. Hal ini demikian. Masalah kepincangan institusi kekeluargaan menyebabkan anak-anak mereka tak abai dan kurang kasih sayang. Tambahan pula, sikap ibu bapa yang materialistik dan ibaratkan bagai enau dalam belukar yang melepaskan pucuk masing-masing kerana terlalu mengejar kemewahan sehingga anak-anak mereka kurang mendapat perhatian. Oleh itu, ia telah memberi ruang kepada anak-anak mereka untuk bergaul bebas dan mencari perhatian orang luar. Justeru, ibu bapa perlulah mengawal anak-anak mereka dan sering memberi perhatian dan kasih sayang kepada mereka agar mereka tidak berasa kesunyian. Selain itu, faktor pembuangan bayi ialah pengaruh gejala sosial dan teknologi. Hal ini demikian, remaja yang terdedah kepada gadget cenderung untuk mencuba sesuatu yang baharu. Sikap ingin tahu tentang sesuatu sememangnya wujud dalam diri remaja. Setiap perkara yang dilarang, itulah yang ingin diteraki oleh mereka kerana terpengaruh dengan gadget dan cerita yang mereka lihat. Faktor yang seterusnya adalah perbuatan sumbang mahram yang semakin berleluasa. Punca pembuangan bayi yang ramai orang tidak ketahui adalah sumbang mahram. Percaya atau tidak, perbuatan ini masih berlaku di Malaysia sehingga ke hari ini. Kes sumbang mahram merupakan suatu jenayah yang sering kali disembunyikan dan tidak dilaporkan kerana ia menyebabkan maruah keluarga. Oleh itu, ibu bapa perlu mendidik anak-anak dengan baik dan tidak membiarkan mereka menjadi bangsa oleh ahli keluarga atau saudara mara yang lain. Selain itu, gaya hidup yang terlalu bebas juga merupakan faktor berlakunya pembuangan bayi. Remaja yang mempunyai keluarga yang mengamalkan gaya hidup yang bebas akan cenderung untuk melakukan apa sahaja yang mereka mahukan. Hal ini demikian kerana mereka tahu bahawa tiada sesiapa yang akan melarang mereka. Disebabkan gaya hidup ini, mereka terus melakukannya tanpa rasa bersalah dan tidak menjaga batas pergaulan mereka, sehingga menyebabkan berlakunya pembuangan bayi. Perkara ini dapat diatasi sekiranya ibu bapa memantau pergaulan dan gerak-geri anak mereka dengan lebih kerap. Akan menerangkan statistik kes pembuangan bayi dari 2014 hingga 2018. Berpandukan pada statistik yang direkodkan oleh PDRM, ia menunjukkan tren menaik, menurun dan tidak tetap. Tiga negeri yang menunjukkan kes paling tinggi ialah Selangor 135, Sabah 67, Kuala Lumpur dan Johor masing-masing mencatatkan 62. Jika melihat pada 14 negeri ini, ada yang menunjukkan tren penurunan sepanjang 5 tahun seperti Perlis, Pulau Pinang, Perak, Kuala Lumpur dan Johor, manakala negeri yang menunjukkan tren peningkatan ialah Kedah, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Terengganu, Kelantan, Sabah dan Sarawak. Pahang pula menunjukkan statistik yang mendata pada tahun 2017 dan 2018. Walaupun statistik ini tidak stabil kerana ada yang menunjukkan tren menaik, menurun dan tidak tetap, hal ini sangat membimbangkan kerana kemungkinan remaja-remaja atau orang dewasa itu sendiri takut untuk memberitahu ibu bapa mereka sehingga mereka mengambil inisiatif untuk membuang bayi atau janin mereka. Seterusnya, saya akan menghuraikan statistik berkenaan tempat paling kerap berlakunya pembuangan bayi. Jika melihat dari tahun 2010 hingga 2018, kawasan rumah, tandas dan pembuangan sampah merupakan tempat paling kerap berlakunya pembuangan bayi. Kawasan rumah mencatatkan 266 kes,
dalam tandas pula 108 kes diikuti dengan di tempat pembuangan sampah yang mencatatkan 89 kes. Walaupun kawasan lain tidak menunjukkan kes yang banyak sepanjang 9 tahun ini, bilangan kes yang dicatatkan amat membimbangkan. Ibu bapa serta masyarakat sekeliling perlulah mengambil perhatian kepada anak-anak dan menolong mereka, bukannya menyisihkan. Hai, Assalamualaikum. Saya Kumaram Tika Marudin daripada kumpulan 3 ingin membentangkan tentang kesan-kesan buruk terhadap isu pembuangan bayi. Yang pertama, kesan kepada bayi yang dilahirkan. Bayi yang dilahirkan oleh remaja yang terlibat sama ada cukup bulan atau tidak akan terbiar dan natijahnya terpaksa dibuang bagi menutup malu atau bimbang ditangkap sehingga mendesak mereka membunuh bayi atau meninggalkan bayi di tempat yang sunyi. Bayi yang terselamat akan mengalami banyak masalah termasuk identifikasi dan mempunyai masa hadapan yang suram dalam masyarakat kerana akan dikategorikan sebagai anak luar nikah atau anak haram. Kesan yang kedua pula ialah kesan kepada ibu yang melahirkan. Ibu yang melahirkan anak berkenaan juga akan mengalami trauma dan tekanan perasaan kerana terpaksa membuang bayi yang dikandungnya selama 9 bulan 10 hari sehingga mengalami kemurungan sepanjang hayat. Besar kemungkinan akan disisihkan masyarakat dan akan menjalani hukuman berat termasuk dipenjarakan atau ditempatkan di pusat pemulihan akhlak. Kesan lain juga ialah menjadi risiko menghidap penyakit berjangkit antaranya ialah AIDS, HIV, hepatitis B, sipilis akibat daripada aktiviti seks bebas dan aktiviti pengguguran yang kerap dilakukan. Seterusnya, kesan kepada keluarga remaja perempuan. Masyarakat Malaysia belum dapat menerima lagi hakikat remaja perempuan atau wanita yang hamil di luar nikah. Mereka akan terus mencemuh dan menyisihkan keluarga yang melahirkan anak luar nikah ini sehingga mereka benar-benar terasing daripada masyarakat. Akibatnya, keluarga remaja yang hamil di luar nikah ini memilih untuk menghantar anak mereka ke pusat pemulihan akhlak dan ramai juga yang memilih jalan untuk menggugurkan kandungan di awal kehamilan. Manakala kesan kepada agama pula, agama Islam akan dipandang rendah oleh agama lain. Penganut agama lain akan berasa tidak yakin untuk mempelajari dan mendekati agama Islam. Malah mereka akan meletakkan satu persepsi negatif kepada agama Islam. Keruntuhan akhlak pada generasi akan datang juga mungkin akan lebih merunsingkan dan lebih ditakuti oleh penganut agama lain. Kesan yang terakhir ialah kesan kepada masyarakat. Kes pembuangan bayi yang berlaku telah menjejaskan imej masyarakat sekeliling. Mereka pastinya berasa malu dan kecewa dengan apa yang berlaku. Sudah semestinya remaja dipersalahkan dalam kes ini kerana biasanya remaja merupakan golongan yang terbesar melibatkan diri dalam kegiatan ini. Ingatlah, kerana nilai setitik, rosak susu sebelanga. Peribahasa ini bertepatan sekali dengan situasi ini. Masyarakat telah menerima akibatnya hasil daripada kegiatan tidak bermoral ini dan secara tidak langsung telah menimbulkan persepsi orang luar tentang kredibiliti masyarakat setempat dalam membendung kes-kes seperti daripada berlaku. Langkah untuk mengurangkan kes pembuangan bayi yang pertama adalah peranan ibu bapa. Peranan ibu bapa adalah mendidik anak-anak menjadi insan yang bermoral dan tidak mudah terpengaruh dari gejala sosial yang bersanggahan dengan agama. Didikan agama yang sempurna perlu diberikan seawal mungkin bagi memandu anak-anak ke arah kebaikan. Remaja yang mempunyai iman yang teguh tidak akan mudah terjebak dengan gejala sosial kerana mereka dapat membezakan yang baik dan juga yang buruk. Selain itu, ibu bapa juga perlulah mengawal pergaulan anak-anak supaya tidak mudah terjebak dengan perbuatan haram dan berdosa seperti perbuatan seks bebas. Yang kedua adalah peranan pihak media massa. Peranan pihak media massa adalah penting bagi memberikan pendedahan tentang kesan pembuangan bayi kepada masyarakat luar yang perlu dititik beratkan. Program-program motivasi dan kempen-kempen kesedaran haruslah dilaksanakan oleh pihak media. Misalnya, pendedahan berbentuk grafik dan kisah benar tentang seseorang yang pernah membuang bayi, lalu ini akan membangkitkan kesedaran para remaja. Program motivasi dan kempen kesedaran seperti adab bersosial mampu memperkuatkan lagi rasa keinsafan dan ketakutan remaja dalam melakukan dosa. Pihak media juga hendaklah memberhentikan program-program hiburan melampau yang boleh merosakkan akhlak remaja seperti cerita-cerita yang mengandungi adegan lucah.
Dan yang terakhir adalah peranan pihak berkuasa dan badan NGO. Peranan pihak berkuasa dan badan-badan NGO adalah mengatasi kemelutan pembuangan bayi. Pihak berkuasa terutama pihak polis haruslah membanteras pengedaran bahan-bahan lucah daripada tatapan anggota masyarakat, terutamanya dalam golongan remaja. Selain itu, pihak polis juga perlu tegas mengenakan hukuman yang setimpal kepada mereka yang bersalah. Oleh itu, mereka akan berhati-hati semasa bergaul dan mengelakkan hubungan yang melampaui batasan agama. Badan-badan NGO pula hendaklah mengadakan program awal pendidikan agama dan sosial dengan lebih berkesan dan menyeluruh. Pelaksanaan pendidikan amat penting bagi menyedarkan masyarakat, terutamanya remaja, dengan maklumat yang tepat agar mereka tidak terjebak dalam masalah sosial yang membabitkan kes pembuangan bayi ini. Sekian saja berita pada hari ini. Berita itu tadi disampaikan oleh pembaca berita kita iaitu Azrin Afizah binti Azhari, Nur Amira binti Rafi, Nurul Izzati Zaihan binti Zaharuddin, Kumaira binti Kamaruddin dan diakhiri dengan Zafira binti Zulkifli. Sekian saja berita kita pada hari ini. Terima kasih kerana menonton. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.